keadaannya. Tak apa saudara, kita terus macam biasalah. Okey, apakah anda dapat mendengar suara saya, saudara? Kita potong, kita masuk biasa. Bila ada masalah, kita masuk. Sebab saya tidak mahu, dah 6 minit dah, masa terbuang begitu saja. Bagi saya, yang penting dalam hidup kita, jangan kita membuang waktu. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat. Ya saudara Rian Iskandar, apakah anda mendengar suara saya? Saudara Ilyas Muhammad, Waalaikumsalam. Saudara Zafil, saudara Kunhirun, saudara Awang Musa, saudara Puan Hashim, Puan Rohana Ahmad, saudara Ilyas. Apakah suara saya jelas atau tidak? Nak tahu tu je yang paling penting. Suara saya jelas atau tidak? Kalau tak jelas, kita perbetulkan lagi. Maklum saja, saudara, masih lagi terkial-kial dalam keadaan yang tak menentu. Suasana sekarang begitulah. Apa nak buat, saudara? Saudara Zola, saudara Puan Syarifah Hafifah, Ilyas Muhammad, saudara Ian Iskandar. Suara saya okey tak okey? Itu yang paling penting. Kalau suara tak okey, something wrong, brother. Saudara Kak Ji, rasanya tak ada masalah di sini. Suara jelas dari Sarawak. Terima kasih saudara Ian Iskandar, saudara Abdul Hamid. Begitu juga saudara Azizi. Saudara, bila ada masalah, kita buat seperti biasa. Ingatkan dari studio ni okeylah saudara. Masih lagi belajar, masih lagi cuba memperbaiki satu persatu, saudara. Saya minta maaf, saudara Marso, saudara Yasmin, saudara Abdul Hamid, jelas audio. Terima kasih. Saudara Ilyas Muhammad, suara jelas. Terima kasih, saudara. Kadang-kadang, saudara, cara lama juga lebih baik daripada yang baru. Puan Selamat Yusof, dari Kampung Getam, Kuala Pilah. Hari ni panas, lit. Kawasan rumah saya pun nampak gaya macam panas. Saudara Zul join, saudara Puan Syarifah Hafifah, okey, terima kasih. Mawalku, apa khabar? Misda, saudara Kamarudin. Baik, saudara, hari ini tinggal lagi 82 hari, saudara. Kita akan menyambut kehadiran Fajar Ramadan. Ya, saudara, saya masih lagi menanti kalau ada teman-teman yang berkirim tentang dalam segmen Jeritan Batinku. Kalau tak ada, tak apa, saudara. Mungkin anda tak ada masalah. Jadi, saya wawarkan sekali lagi, seandainya anda mau menyertai ataupun anda ada masalah yang mau untuk kita santuni bersama dengan teman-teman yang lain, saudara, bolehlah hantar ke telefon 011-702-71694. 011-702-71694, saudara. Itu kena jelas bagi tahu. Ini pun cuaca ni, minta lah kalau boleh betulkan saya punya lampu ni nampak berjelaga. Kalau boleh off teruslah lampu tu. Saya ingat nampak ni. Kita off terus. Okey tak, saudara? Itu keadaannya. Kadang-kadang kita nampak sekerat terang, sekerat rendah. Saudara, terima kasih sudah ditahir. Dia kata dengar, tapi bukan dengar buta je katanya. Saudara Lanon Johor pun ada, saudara. Apa khabar? Baik, saudara. Pertama-tama sekali, seperti biasa, saya ingin jelaskan pada anda, ya saudara, pandangan, kata-kata yang saya terima daripada sahabat saya, iaitu daripada saudara Makbul. Dia hantar pada saya hari ini untuk perkongsian kita bersama, saudara. Katanya, saudara, menurut saudara Makbul, setiap orang mempunyai masalah. Lebih baik mencari penyelesaian masalah kita daripada membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Tak perlu nak kita banding-bandingkan, saudara. Dan janganlah kita biarkan perasaan dengki tertanam dalam hati kita, kerana hal itu akan membuatkan kita hidup sengsara sendirian. Ingat, saudara, setiap orang mempunyai masalah. Tapi lebih baiklah kita mencari penyelesaian masalah kita sendiri daripada membandingkan dengan masalah orang lain. Dan jangan biarkan perasaan dengki, hasad tertanam dalam hati kita.
Kerana hal itu akan membuat kita sengsara sendirian, saudara. Saudara As, saudara Wanja, saudara F. Saleh, saudara Kati, saudara Alik Hafiz, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Arifin Abdul Halim, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat. Cik Pa Muhammad Noh, salam sejahtera, saudara. Itu yang tempat saya baca sedikit kiriman sahabat kita dah makbul. Dia berhantar kiriman. Kalau anda ada kata-kata yang boleh kita santuni bersama, kirimkan. Saudara Rahman, saudara. Editai dia kata cantik topi. Topi ini pemberian sahabat saya. Dia menganjurkan lumba basikal untuk di Kota Kinabalu baru-baru ni. Dia menganjurkan kayuhan basikal. Jadi dia jumpa saya, dia kata, bang, ambillah topi ni, boleh pakai petang-petang. Boleh, tak ada masalah, saya kata. Sebab saya banyak dapat topi kawan-kawan. Saudara Muhammad Anwar, kita pun tak pakai topi, jadi nampak kepala saya botak saya. Cuma nak membezakan live saya waktu petang dengan waktu malam. Kalau malam saya pakai songkok, sebab itu bicara yang serius. Tapi kalau siang-siang ni, petang-petang ni, kita pakai topi. Nampak muda sikit tak? Saudara, saya semalam baru menerima berita yang agak sedih juga, saudara. Selepas kematian Datuk Daud Kilau, kematian saudara penyanyi kita Ibnu Niza, tiba-tiba saya tengok apabila semalam berita harian melaporkan, iaitu artis yang serba boleh, saudara, Isma Alif, dalam usia 59 tahun, kini beliau terpaksa ditidurkan selepas dikesan mengalami jangkitan pada jantung dan paru-paru. Saudara Isma Alif, jangan lupa, saudara. Ini menurut berita daripada adiknya, iaitu Samsidah Ismail. Dia kata Isma ditahan di sebuah hospital sejak Jumaat lalu setelah tiba-tiba dia diserang angin ahma dan apabila mengadu sakit kepala selain badannya kebas. Jadi lepas dia sakit tu bawa pergi hospital. Katanya abang dia tak pernah pun mengalami masalah itu sebelum ini, tapi sejak akhir-akhir ni dia kata kalau dia berjalan keluar pagar rumah pun dia rasa letih, mengah. Tapi dia ingatkan tak serius. Jadi teman-teman, kalau kita sakit, kita rasa lemah-lemah, lengah-lengah badan, lemah-lemah, bertemulah dengan doktor. Saudara, nampak gayanya sahabat kita, dia artis serba boleh, saudara. Isma Alif. Kini terpaksa ditidurkan selepas dikesan mengalami jangkitan pada jantung dan paru-paru. Sama-samalah kita berdoa, saudara. Jadi katanya waktu adik dia pergi melawat semalam ke hospital, dia sedar, dapat melihat, tetapi air matanya mengalir. Ada kesedihan katanya. Dia sempat tengoklah. Tapi itu pun teman-teman yang lain tidak diizinkan untuk bertemu. Saudara, saudara Puan Nurul Arsyad, saudara Bunga Yan, saudara Roslan Arifin, apa khabar sahabat? Moga sihat walafiat. Ida Hamzah, Ken. Itu berita yang agak sedih pada kita, dan kita berdoa agar saudara Isma Alif ini segeralah sembuh. Sebab dunia hiburan masih menanti kehadirannya. Kita masih tengah-ngiang lagi lakonan serba hebat daripada saudara Isma Alif. Baik, saudara. Hari ini, saudara, saya tersenyum simpul, saudara, sebenarnya. Sebab semalam juga, bila saya menatap ini, kisah agak menarik, saudara. Kisahnya bagaimana ini tersiar dalam harian Metro. Inilah yang selalu dialami apabila suami itu terkantoi. Dia katanya dia mempunyai isteri yang masih belum bercerai. Tetapi tiba-tiba dia ada buah hati kekasih. Jadi dia pun ambil kononnya nak bercuti ke luar negeri atas alasan kerja. Tapi tiba-tiba apabila diberitahu dia nak pergi ke airport, isteri ni, saudara, saya nak bagi tahu pada anda, wanita ni dia punya sixth sense itu kuat, saudara. Janganlah para suami itu cuba nak main sembunyi-sembunyi, saudara. Sebab sixth sense ataupun deria pikiran ataupun deria rasa wanita ni tinggi. Sebab itu bila dia pergi ke dekat-dekat dengan airport, dia tengok rupanya suaminya sedang berbual dengan seorang wanita. Kantoi, saudara. Jadi ada pula dia kirim dalam video sekitar dalam 30 saat, saudara.
Isteri tu mengingatkan bahawa dia kata kita ni masih lagi suami isteri yang sah. Kenapa abang buat begini? Kenapa begitu? Jadi betul saudara Puan Hamidah Ahmad, insting wanita ni kuat. Kalaulah kita cuba berlaku curang dengan wanita, jangan saudara. Bunga Yam dia kata indera keenam, isteri ni kuat. Indera ataupun insting saya. Jadi saya tengok banyaklah bagaimana ada kiriman dalam media sosial tu. Ramailah warga netizen menghantar kiriman. Padan ke muka, dia kata tak kantoi. Ya saudara Ismail Muhammad, macam mana perniagaan saudara? Moga perniagaan saudara bertambah maju, iaitu ikan bakar di apa nama kedai, pelupa saya, di berhampiran dengan Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Saudara Abdul Halim Majid dia kata deria ke-6. Wanita memang mempunyai sixth sense ataupun deria ke-6. Tapi Aidi Tahir kata lelaki ni gian sepusin. Dia lupa. Jadi kepada para teman-teman, lebih-lebih lagi anda menjadi suami orang, santunilah kasih sayang dengan keluarga. Tak payah nak menggatal. Kalau dah ada, kalau itulah jodoh kita, santunilah. Ini lihatlah sendiri. Anak ada 3, tapi masih lagi nak bermain mata. Jadi lepas tu bila beritahu kat isteri dia, kononnya nak pergi mesyuarat di luar kawasan. Jadi isteri dia diam, buat tak tahu je. Sedangkan derianya dapat merasai ada sesuatu yang tak kena. Kemudian cuba ikut, tengok-tengok, cantik aja saudara, berbual mesra dengan kekasih barunya. Jadi bila kena terjah begitu, kantoi lah. Isteri tu kata, abang lupa ke abang masih punya isteri? Kenapa buat begini? Jadi wanita tu terkial-kial lah. Gadis yang menjadi kekasih baru suaminya tu terkial-kial, terkebir-kebir biji mata. Mungkin gamaknya dia dibohongi. Dan saya juga melihat saudara, kadang-kadang saya juga mendengar ini para suami yang gatal, yang kucing ni saudara, selalunya mereka akan mengaku yang bukan-bukan. Kerana untuk mendapatkan teman wanita yang baru, mengaku dia masih lagi bujang. Ada setengah tu mengaku dia duda. Kadang-kadang itu tak mengapa lagi saya. Kalau dia kata dia bujang, dia buda tu boleh tahan juga bohongnya tu saya. Tapi yang amat menyedihkan apabila dia mengaku kata dia ada masalah dengan isteri dia. Sedangkan isterinya tu tak ada pun masalah apa-apa. Melayan dengan dia dengan baik. Setiap kali dia balik ke rumah, isterinya akan melayannya, makan, pakai. Tapi kenapa harus diburukkan? Bagi saya, kalau anda mempunyai teman yang ini kalau wanita lah, kalau ada teman lelaki anda, dia cerita bahawa dia ada isteri tapi isterinya ada masalah, jangan mudah percaya. Sebab orang lelaki ni 3 patah perkataannya, bohongnya 5 patah perkataan. Kalau menyentuh sesuatu tentang perasaannya lah, tentang rumah tangganya lah, isteri tak jaga dia, isteri tak buat makan dengan baik lah, itu keadaan kadang-kadang saya merasakan bahawa janganlah kita lelaki bersikap sebegitu. Wanita ini sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW adalah ibaratkan kebun untuk kamu bercocok tanam. Tanamlah dengan pepohonan, pokok-pokok yang baik. Bukan pula kita kata kebun saya tak boleh guna, tak boleh pakai lah. Kebun saya ni ataupun isteri saya dah tua. Saya kadang-kadang bila mendengar kawan-kawan bercerita benda begitu, saya rasa orang ni memanglah tidak boleh diyakini untuk kita bersahabat. Kalau dengan isteri dia yang berpuluh tahun, yang dia berkahwin, yang bertahun-tahun, mereka berkongsi kehidupan, pun dia tak reti untuk membalas jasa isterinya, malahan memberi kutukan dewata. Bab kadang-kadang tu mengaku pula bujang. Ini terkantoi ni. Kawan kita yang tadi, bila isteri dia terjah dia dekat lapangan terbang, itu betul-betul kes kantoi saudara. Padan kat muka. Mungkinlah gamaknya dia mengatakan bahawa dia bujang dan sebagainya. Kali isteri dia cakap, bang, saya ni kan isteri abang. Nak jawab macam mana waktu itu? Nasib baik pula isteri dia datang seorang. Kalau dia bawa anak macam mana? Alangkah malangnya kalau anak-anak dapat melihat perangai bapaknya sebegitu.
kenapa anda sebagai seorang bapa boleh bersikap curang pada keluarga. Cerita konon-kononnya anda ni duda lah, tidak ada punya keluarga, sudah bercerai dan sebagainya, sedangkan masih punya isteri. Kalau anak-anak dengar begitu, luluh hati mereka. Janganlah anda lakukan begitu. Nak menggatal lah. Dan saya lebih suka kalau lelaki itu banyak tak bujang tapi belum kahwin lagi. Jadi saya banyak mengaku bujang tapi belum kahwin lagi. Itu masalah saya. Jadi terima kasih saudara Budin Pasarat hadir daripada Senaling di Negeri Sembilan. Saudara, saudara Puan Hamidah Daud, dia kata banyak tengok cerita P. Ramlee lah gamaknya tu. Aduh, cerita P. Ramlee itu sebagai tauladan kita, saudara, bukan untuk kita tiru. Jangan tiru macam saya ni. Cerita P. Ramlee itu cerita bagaimana dia mendedahkan sikap lelaki hidung belang. Tak cukup seorang, nak lagi. Tak cukup dua, nak lagi. Tak tiga, nak lagi. Kalau betul terang, tak mengapa. Bagi saya terus terang. Kalau kita rasa kita sayang dengan satu orang tu baik, mengakulah. I am telling you, saya adalah suami orang. Saya adalah bapa kepada anak-anak saya. Kalau ditanya macam mana dengan isteri you, yang terbaik. Lebih baik begitu mengaku, saudara, daripada kita kata, saya ada masalah dengan isteri saya. Isteri saya tak layan saya. Saya ada masalah, isteri saya sakit. Sedangkan isteri sihat, saudara. Bagi tahu je, ini bakal madu kamu, Zul Rahman. Betul seranglah. Kalau berani. Saya rasa dia pun dalam keadaan yang takut. Ya, Zul Rahman, saya setuju. Kalau betul-betul dah kantoi begitu, kalau pula yang gadis itu bersetuju nak kahwin dengan anda, ataupun lelaki tadi, apa salahnya cakap terus terang, ini kami dah menjalin perhubungan dan kami akan kahwin. Kalau setujulah. Sebab perkahwinan itu bukan semestinya dapat izin daripada isteri, tidak. Terpulanglah. Saudara Mahasir Musa, Waalaikumsalam. Saya kalau boleh tiap petang mencerita tentang kisah masyarakat. Apa yang dialami ni warga kita, macam-macam cerita, saudara. Dan dalam kehidupan ini, saudara, kita ada 1001 macam kisah yang boleh kita jadikan tauladan, boleh jadikan sempadan. Saudara, bagaimana saya satu saja sikap saya merasakan saya akan menghormati seorang lelaki itu. Dia betul-betul berani, dia kata terus terang pada gadis itu, you nak menggatal dengan saya, you kena ingat saya adalah suami orang. You nak menggatal dengan saya adalah father, saya adalah bapa kepada anak-anak saya. Anak-anak saya tak bersalah, isteri saya tak bersalah, yang gatal saya. Cakap terus terang begitu, apa salahnya? Saudara dah boleh pasrah, dia kata kena buru satu kampung. Betul lah. Kalau berani buatlah. Tapi ini mau tapi takut. Saudara Hidayat kata RM2, RM3, RM4 bini. Aduh, apa nak jadi. Jadi saya sepatutnya hari ini kita menyelesaikan masalah. Ada teman kita yang mengatakan kiriman pada saya, bagaimana dia kena cerai dan sebagainya. Itu saya ingat mungkin besok saya akan ulas. Hari ini saya bercerita sebab saya baca saya tatap itu, saya senyum saja. Saya senyum sendirian apabila suami ini diserang oleh isteri di lapangan terbang, terkantoi nak bercuti dengan skandal. Padan ke muka. Tipu bini kata nak pergi meeting. Cik faham makna. Kemudian tipu pula gadis tu, mungkin gamak je dia mengaku dia bujang. Sebab itu isteri dia terlepas datang, dia kata, abang, saya kan isteri abang. Jadi kalau nak bercuti, bawalah isteri sendiri yang pergi. Aduh, saya pun tak tahulah kadang-kadang ni macam-macam kerenah. Dan yang lelaki ni pula pun dia katanya lah, saya dapat tak dapat saya bukan nak mengutuk orang saya. Bukanlah lebih lawa daripada isterinya. Carilah orang yang lebih lawa daripada isteri anda. Adalah juga alasan. Kalau isteri tua tu tanya, kenapa abang buat begini, kenapa abang jatuh hati pada dia, nampaknya dia lebih lawa sikit, kata. Adalah orang kata penyejuk hati. Ini tidak. Yang dia terkantoi dalam skandal tu, wajahnya taklah sebegitu hebat berbanding dengan isterinya. Saya tengok tu saya gelak saya. Apalah punya barang lah lelaki ni. Dalam keadaan begitu nak skandal sangat. Kalau nak pergi luar negeri, bawalah isteri, bawalah anak-anak. Ataupun mungkin wanita itu berlebihan wang ringgit. Kalau itu anda tak jujur. Hidup kita ni, saudara, paling-paling penting adalah penuh. Kita perlu menyantuni kehidupan
dengan penuh kejujuran. Sebab itu yang penting saudara, apabila kita berjalan pada landasan kejujuran, segala-galanya berjalan dengan baik saudara. Sama ada hubungan kita suami isteri, ataupun hubungan kita dengan kekasih, kalau ada kekasih pun, kalau kita jujur tidak ada masalah. Tapi kalau kita, landasan kita tidak ada kejujuran, penuh dengan ketempangan, tipu sana, tipu sini, kadang-kadang berlagak pula tu saya, dah tahu di rumah ada tanggungjawab, anak isteri perlu makanan disediakan, perlu makan pakai, bila anak nak minta duit, nak beli baju, nak beli itu, beli ini, marah. Tapi bila dia dengan kekasihnya, no problem. Makan dekat hotel 5 bintang. Bagi saya itu mengarut saya. Saudara Rabuddin Pasrat pernah juga menyelesaikan masalah rakan sekerja. Saya kalau pun ayah comel-comel, saya kalau kawan-kawan bertanya dengan saya kata pertama sekali, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Kalau isteri kamu mengamuk, pecah pinggan di dapur, tanggunglah sendiri. Ada di Tahir kata, biar apa-apa asal bergaya. Nak bergaya apa benda? Nak bergaya kalau anda tu tidak mempunyai apa-apa. Saudara, hanya sekadar duit dalam poket RM300-400, bawa kekasih pergi makan, anak di rumah macam mana? Adalah lebih baik wang itu dibelanjakan untuk keluarga. Bagi pandangan saya. Jadi ada Bayi Maidan, dia kata banyak menuntut ilmu kesian. Itu cerita P. Ramli. Zalullah Majid, Waalaikumsalam dari Pekan. Ini saya memberi pencerahan petang ini tentang kehidupan berumah tangga. Bagaimana suami terkantoi bila dia menipu isteri dia, katanya dia nak pergi mesyuarat di luar kawasan, tiba-tiba sampai di airport, tengah duduk berdua-duaan dengan skandalnya, isteri pun datang. Bayangkanlah saudara, waktu itu rasanya pucat gigi dari bibir. Terketar-ketar nak jawab. Bila isteri pula tanya, bang, saya ni isteri abang. Bagaimana pula perasaan wanita ataupun kekasihnya? Nak letak muka kat mana? Hai. Itulah gambaran saya, dan saya mengharapkan agar pasangan sebut dapat mencari penyelesaian. Kalau rasa mampu, ada tanggungjawab, boleh bertanggungjawab, kahwinlah, apa masalah. Kalau isteri mengizinkan. Ya saudara Jayahaba, cobaan. Kalau isteri tak izinkan, tunggulah. Jangan pula nanti tidur saja, mulalah fikirkan, takut nanti kena kerat. Apa berlaku? Ada peristiwa waktu saya jadi wartawan dulu. Dia kerana gamaknya dia kerap menipu isterinya, akhirnya terpotong anunya. Baru dia tahu. Saudara Namrong, dia kata lelaki ini ibarat mata kail. Saya tidak menafikan tetapi sering saya katakan, lelaki ni ego dia, tinggi dia 1 inci lebih daripada ketinggian dia. Dan selalu kadang-kadang saya bercakap dengan kawan saya buat, orang lelaki ni begitulah bila dia berjauhan dengan isteri dia. Tengok gadis cantik, saudara, lupa isteri di rumah. Tapi bila tengok anak-anak kecil, teringat anak sendiri. Tapi bila tengok gadis cantik, lupa isteri di rumah. Itu gambarannya. Bagi saya itu sikap-sikap yang nak kena berlangkung. Balik ke rumah kena berlangkung dengan isteri, tahulah jawab sendiri. Dah kata pula isteri itu garam. Mana isteri yang tak sayangkan suami? Mana isteri yang tak cemburu? Cemburu itu adalah sebahagian daripada sikap wanita. Sebab itu mereka mempunyai sixth sense. Deria keenam mereka itu tinggi. Kerana kecemburuan, hati kecil yang bercakap. Kita sebenarnya saya nak bagi tahu, lupa, saya ada baca satu buku. Dia mengatakan bahawa dalam tubuh badan kita ni ada atom. Atom ini akan berjalan di luar, kata buku itulah saudara. Dia akan berjalan, memberitahu. Dan atom itu akan menyapa pula atom isteri di rumah. Bila berjumpa tu atom tu beritahu, suami kamu no jumpa dengan orang lain. Itu yang deria sixth sense tu sampai. Kadang-kadang bagi saya lah, pertama-tama sekali, jangan sesekali kita berbohong. Itu saja yang paling penting. Kalau rasa, dan berbohong dengan semua pihak. Bukan hanya jangan berbohong pada isteri, tetapi juga kalau ada orang rasa, I minat dekat you lah, boleh, tak ada masalah. You minat dengan saya, tetapi you kena ingat, saya adalah suami orang. Jangan pula nak mengaku benda itu, habis peluang. Ini orang lelaki ni hampeh saja. Dia fikir diri dia je. Ini mereka yang mementingkan diri sendiri. Kalau mereka mementingkan keluarga, nak jaga keluarga dengan baik, dia tak akan buat begitu.
dia akan berterus terang. Saya ni, ini keadaannya. Realitinya, I am somebody father. Cik, cakap orang putih. Kalau rasa-rasa segan nak cakap bahasa Melayu, cakap terus terang. I am somebody husband. I am somebody husband. You know? Sebab kadang-kadang wanita ni pun satu hal juga. Tambah-tambah lagi kalau dapat bergandengan dengan orang yang ada kedudukan. Kononnya orang yang bukan kaleng-kaleng. Kononnya mereka juga mencari pasangan yang bukan kaleng-kaleng. Tapi mereka lupa bahawa masa untuk mereka tu waktu suka je. Bila seandainya hubungan itu berakhir pada ikatan perkahwinan, masa tidak ada pada anda. Jangan marah. Masa itu tak anda miliki sepenuhnya. Orang kadang-kadang orang marah lah kerana ni isteri pertama, isteri kedua. Tak payah disebut. Bukan ada nombor. Dalam hidup kita tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak ada. Yang paling penting sekali, saya lihat ada kawan-kawan. Ini pengalaman saya, saudara. Ini cerita betul. Ada sepupu saya ni, dia berkahwin. Dia ada 2 isteri. Dan isteri dia ni, dua-dua cantik. Dan dia pula bekerja sebagai pegawai di sebuah JLC lah, syarikat berkaitan dengan kerajaan. Pegawai saudara. Mungkin manager ke pengurus ke. Wang, okey, tak ada masalah. Dan dia pun berkahwin. Bila dia berkahwin, saya bertanya dengan dia, macam mana dia berkahwin? Dia kata, dua-dua isteri saya tak ada masalah. Habis, sekarang ni saya bawa kedua-dua mereka duduk serumah. Wow, saya kata, ini something new to me. Saya kata, ini ilmu apa kau pakai? Dia kata, jangan risau bang, dia kata. Saya ada kawan di grade, katanya. Ini dia kata, ilmu orang asli. Bila kita perkenalkan tu, dia kata, dua-dua tunduk pada kita, tak ada masalah. Saya kata, okeylah, alhamdulillah lah. Tak apalah, kalau untuk cari kononnya ada bomo yang boleh menundukkan tu, okeylah, alhamdulillah lah kalau dua-dua ia sekata. Lepas mereka duduk serumah saya lebih kurang 4-5 bulan, saya perhati juga, ada sekali tu saya pergi rumah dia. Seorang duduk ujung, seorang duduk ujung sana. Tapi bila keluarga datang, dua-dua senyum. Kita nampak macam baik. Tapi yang saya hairan, 2-3 bulan lepas itu, dia cari pintu. Pintu bilik saya. Dia cari satu bilik. Kemudian 3-4 bulan lagi, beli lagi pintu bilik. Saya kata, kenapa ni? Dia kata, inilah keadaan saya dah. Bila saya masuk bilik saja dengan isteri yang mula, dia kata, bertentu batu giling, dia kata, kena dekat pintu tu. Kemudian bila saya masuk bilik sebelah lagi, bertentu bilik, dia pecah pintu, dia kata. Dalam hati saya kata, tang mana letaknya ilmu sakai dekat gerik tu, saya kata. Tang mana orang kata betahnya ataupun menjadinya ilmu sebut. Asyik ganti pintu lah. Dan akhirnya dia terpaksa lah cari rumah lain. Sebab tu saya kata, jangan percaya bahawa ilmu penduduk itu boleh berlaku. Secara cerita laki bini ini memang panas, saudara. Saudara Abdul Aziz Rahman. Tak perlulah saudara pergi cari bomo. Cari bomo orang asli, kononnya boleh menunduk. Orang asli memang mereka tak ada masalah. Sebab budaya mereka tak ada, dia duduk satu rumah panjang tu. Berbeza dengan kita ni. Kita rukun dalam sebuah rumah tangga. Ini bayangkanlah dia sanggup bawa isteri dia balik rumah, dua-dua duduk serumah. 3-4 bulan ganti pintu. Pintu saudara, pecah pintu tu saudara. Jadi saya tak sebut nama siapa lah saudara. Adalah saya punya kerabat saya yang bersikap begitu. Saya cuma ketawa je kat dia. Saya kata, katanya hebat sangat ilmu. Tak jadi bang. Itulah. Tapi bagaimanapun, alhamdulillah lah. Jodohnya sampai ke jannah kedua mereka tu. Akhirnya dia kahwin apa semua. Kita mendoakanlah agar jodoh berkekalan. Bukan tak boleh saya. Bapa saya isteri 4. Tapi tak ada masalah pun. Kadang-kadang dengar cerita arwah ibu saya. Dulu-dululah masa zaman-zaman perang dunia, perang Jepun dulu katanya, dia tidur sekelambu dengan madunya. Tak ada masalah. Cuma dia kata dia marah dengan arwah bapak saya tu. Tiba-tiba dah kami baik berdua, tiba-tiba dia buat hal lagi. Kenapa mak? Dia kata, bapak kamu tu, Puteri Mak Yung pun dia jadikan isteri. Tapi tak kekal katanya. Saya ada juga mencarinya. Kemudian, lalah kali kahwin seorang lagi yang ketiga. Jadi bagi saya tak ada masalah. Cuma bila saya bertanya dengan ibu saya, macam mana perasaan mak? Bengkak lah hati dia kata. Tapi nak buat macam mana? Dapat suaminya sebegitu. Tapi bukanlah kerana ilmu saudara. Saudara Abdul Hamid, jiran sebelah rumah saya pun 2.
Dua mem duduk serumah. Nampak okey je. Naik kereta mem besar, duduk belakang. Oh, Alhamdulillah. Saya harap bukanlah saudara Abdul Hamid, bukanlah dia gunakan ilmu apa? Ilmu daripada orang asli itu, tidaklah. Cuma saudara Abdul Hamid tengok-tengok juga pintu bilik. Pintu bilik tu dia selalu ganti ke tak ganti? Sebab wanita saudara, perasaannya. Kalau orang lelaki lebih teruk cemburunya saudara. Orang lelaki kalau cemburu sanggup membunuh. Tengoklah apa berlaku. Yang berlaku di Pulau Pinang baru ni. Kerana cemburu baru bercinta lagi pun sanggup berbunuh. Ini cemburu ni saudara, elakkanlah perasaan itu menguasai diri kita. Kerana kesan daripada cemburu itu, dia boleh membuatkan seseorang itu hilang pertimbangan. Mereka sanggup melakukan apa saja tindakan demi untuk melampiaskan, demi untuk apa ya Pak Cu, demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Nafsunya kalau orang cemburu ni dia geram lah. Jadi akhirnya tak dapat gini, cari bomoh lah apa semua. Dan kepada teman-teman para isteri, kalaulah anda ditakdirkan bermadu, saya nasihatkan janganlah pergi cari bomoh. Tak ke mana pun, tak kesampaian. Saudara, kenapa tidak kita terima takdir ilahi? Dan saya selalu juga pesan pada kawan-kawan, kawan-kawan, you cakap dengan isteri anda, bagi tahu pada isteri anda bahawa paling tidak jumlah wanita lebih ramai daripada lelaki. Jadi mereka yang berkesempatan mendirikan rumah tangga tu paling-paling tidak pun dapat rezeki mempunyai suami. Masih ramai lagi yang tidak mempunyai suami. Jadi janganlah nak bergaduh, nak marah-marah, tak usahlah. Itu cerita je saya. Saudara Pak Cu, itu cerita saya bagaimana kadang-kadang orang ni sanggup melakukan apa-apa. Yang selalunya orang lelaki ni lah, yang nakalnya orang lelaki. Wanita, isteri tak salah saya. Saya kadang-kadang bersembang dengan teman-teman, saya kata isteri kita tak salah. Yang salahnya kita lelaki, kita yang gatal. Kita yang gatal melayan sana, melayan sini. Akhirnya apa jadi? Kita memberi harapan. Akhirnya terpaksa menunaikan harapan. Bila nak tunaikan harapan, terpaksalah ada rumah tangga. Macam yang terkantoi dekat airport lah. Mungkin dia sedang memberi harapan. Jangan risau, saya nak pergi mesyuarat, mari kita pergi, kita keluar negeri. Tiba-tiba tengah duduk berdua-duaan, isteri pun sampai. Abang, kenapa buang begini? Saya ni kan isteri abang yang belum diceraikan. Tak terkantoi ke saudara? Ya, saudara Hamidah Ahmad, dia kata rasanya nak nikah tak mengapa, cuma banyak yang terabai. Itu keadaannya. Kesanggupan perlu digalas tanggungjawab. Dan untuk menunaikan tanggungjawab bukan mudah saudara. Bukan mudah untuk menunaikan tanggungjawab. Kena cari wang. Ya, kena dalam tambah-tambah lagi dalam suasana ekonomi yang tak seberapa ni. Jadi kepada teman-teman lelaki, saudara, saya nasihatkan, cuba-cubalah perbaiki kegatalan yang ada dalam hati anda itu. Fikirkanlah bahawa saat ini suasana ekonomi yang merudum di dunia ini tidak mengizinkan untuk anda terus untuk merasa gatal, kerana tiada tangan yang boleh menggaru dada anda nanti. Kerana kalau saya selalu bersembang dengan abang saya dia kata, kita ni macam tak ada beban, batu digalas. Itu cerita dia. Tak ada apa ni, tak terkajang, batu di pulau dalam keadaan ekonomi hari ini. Saudara Abdullah Majid dia kata gatal dan tak sedar diri. Itu pun satu bahagian lagi, satu lagi bab dia. Jadi akhirnya bukanlah sesuatu benda yang terima kasih Saudara Muhammad Effendi, sekuntum mawar merah untuk saya. Dan jangan kita merasa megah. Kadang-kadang orang lelaki ni ego sebenarnya saudara. Dia rasa ego, aku lebih hebat daripada orang lain. Aku boleh mempunyai 2 isteri. Aku boleh mempunyai 3 isteri. Aku hebat, maka aku jadi pujaan orang ramai. Tak ke mana pun saudara. Akhirnya yang bermasalah nanti, bagaimana kalau kita dah kahwin nanti ada zuriat. Ini ada kawan-kawan saya. Ini saya dah berpesan lagi. Seorang teman saya dalam usia 65 tahun. Dia usia 65 tahun, dia jumpa saya, bertemu dengan saya ingat dalam minggu lepas. Berbual dengan dia. Dia kata macam mana? Saya rasa nak berkahwin seorang lagi. Saya kata nak kahwin dengan siapa? Adakah wanita yang nak kahwin tu anak dara, ataupun gadis, ataupun isteri orang, ataupun janda? Dia kata, ini anak dara, special ni bang. Okey, apa masalah dengan isteri you? Tak adalah masalah apa. Tapi isteri saya kata, kalau saya nak kahwin, kalau muda dia tak marah. Saya kata, okey, saya terima argument itu. Baik, memanglah satu hubungan itu berakhir
dengan perkahwinan itu untuk mengelakkan berlakunya perzinaan dan sebagainya. Tetapi cuba kamu bayangkan, bila kamu berkahwin dengan seorang anak gadis, ya, usia kamu sekarang 65 tahun. Dan tentulah setelah perkahwinan itu kamu akan menghadiahkan zuriat kepada isteri muda kamu. Katalah, saya kata berapa tahun umur berapa ni anak gadis itu, dia kata dalam 28 tahun. Alright, saya setuju. Usia 28 tahun, anda 65 tahun. Hebatlah, saya kata, orang tua pun ramai juga anak gadis yang sayang dan cinta dengan anda. Hebat, saya kata. Tetapi cuba anda fikirkan, selepas anda berkahwin dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun, anda akan mendapat seorang cahaya mata. Sebab gadis sebut mesti hendakkan zuriat. Kalau tak ada zuriat, apa artinya perkahwinan? Sebab dia juga masa depannya dia kena fikir. Paling tidak nanti adalah anak-anak tengok dia sakit peningnya waktu tuanya nanti. Dia pun mahukan zuriat. Dan kalau lepas 2 tahun anda berkahwin, usia anda dah 67 tahun. Dalam usia 67 tahun anda baru dapat seorang anak. Okey, saya kata, duit you tak ada masalah. You punya wang dan segalanya. Tapi dalam usia 67 tahun, anak you akan masuk sekolah 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian, usia anda sudah 73 tahun. Barulah anak ni, anak yang lain yang lepas tak ada masalah. Dia kata, anak saya lepas dah keluar universiti pada. Okey, saya setuju, saya kata. Tapi yang isteri yang baru anda kahwin nanti, dalam usia anda 73 tahun, baru nak daftar anak ke sekolah darjah 1. Okey? Selepas darjah 1, dalam tempoh 10 tahun, dia akan menaiki, kalau dia bijak, pandai macam you lah, saya kata, sampai masuk ke universiti. Usia anda dah 83 tahun. Artinya, dalam usia begitu, anda memberi beban kepada orang yang anda sayang. Anda memberi beban kepada isteri yang baru yang anda nak kahwin. Kerana usia dia waktu itu baru 38 tahun. Anak dah nak masuk universiti. Anda dah 83 tahun. Itu pun kalau umur panjang, saya kata. Kalau tengah jalan terkehil, macam mana? Dia menung, betul juga dia kata. Terima kasihlah bagi pandangan begini. Dia cair, lemak manis ala amboi-amboi. Dia kata, betul lah. Dia kata, kalau gitu, terima kasihlah bagi pandangan. Saya kata, kita kena sedar diri kita. Kita bukanlah masanya untuk bercinta dengan anak gadis. Kita tak seharusnya, Muhammad Effendi, kita bukan nak bercinta dengan orang yang lebih muda daripada kita, yang seusia dengan anak kita. Sebab kita dah umur 65 tahun ke atas. Bayangkanlah apa jadi pada zuriat nanti. Cuba fikir. Jadi anda menzalimi bukan hanya kepada orang yang anda sayangi. Saudara Abdul Hamid, dia kata, ikut umur, mungkin dia kata. Mungkin macam mana tu? Kalau dah 73 tahun, baru anak masuk sekolah darjah 1. Umur tambah lagi 6 tahun. 6 tahun, 73, 6 tahun, 79. Baru masuk sekolah menengah. Form 1. Kemudian lepas 3 tahun lagi ataupun 5 tahun. 80 anak baru nak masuk universiti. Itu kalau ada usia. Artinya anda meletakkan beban kepada calon isteri anda. Fikir-fikirkanlah. Saya cakap benda begitu yang betul. Supaya kita memberi pandangan, gambaran, supaya dia ada keinsafan. Dia kata, terima kasihlah pandangan begitu. Jadi tak jadilah saya kahwin. Saya kata, kalau perlu, tak ada keperluan. Kalau sayang boleh, tak ada masalah. Kita boleh sayang seperti sekuntum mawar merah yang mekar di jambangan. Tapi kena ingat saya, bukan artinya bunga itu akan miliki untuk anda. Saudara Abdul Hamid dia kata, kalau ikut umur, atuklah mungkin jadi orang ketawa kita. Nak bawa ke sekolah ni cucu ke anak? Saudara Hamidah Ahmad dia kata, dah 6 siri tu tengok lutut lah dulu dia. Kalau goyang lutut macam mana? Sekali lagi saya katakan, sekuntum mawar yang indah, yang harum mekar di jambangan, berada di halaman rumah kita, tidak semestinya untuk kita nikmati aromanya, bukan untuk kita hidu aromanya. Mungkin orang lain. Jadi kita rasa bangga kalau bunga itu terus mekar untuk orang lain. Biarlah. Sebab kata apa ini, kumbang bukan seekor, bunga juga bukan sekuntum. Saudara, jadi pada teman-teman yang usianya 60 tahun ke atas tu, pelan-pelan kalah rasa gatal yang ada di hati anda. Mungkin anda tak suka dengar cakap saya ni, tapi saya sebagai sahabat, saya suka menasihatkan, fikir-fikirkanlah apa yang saya katakan tadi. Kalau berakhir dengan perkahwinan, umur 60 tahun, 65 tahun, usia kita 80 tahun nanti, anak mungkin masuk universiti, kita akan membebankan orang yang kita sayangi. Fikir-fikirkanlah. Saudara, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia. Terima kasih.